What we do here is go back, 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 back. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ما
وإنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada para penonton muslimin muslimat, mukminin mukminat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Bersama dengan saya pengacara anda Ustaz Hafiz Hanifah dalam rancangan yang dinanti-nantikan saban tahun, iaitu Salam Baitullah yang temanya suatu kerinduan. Dibawakan khas untuk anda semua oleh penaja utama kita, Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada qariah kita, iaitu qariah Farhatul Fairuzah selaku Johan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa 2019. Subhanallah, ayat-ayat yang merdu yang dibacakan tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 127 mengingatkan kita sejarah ketika mana pembinaan Ka'batul Musyarrafah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Dalam keadaan pembinaan itu, mereka tidak berhenti berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan amalan mereka diterima. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, insyaAllah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, malam ini merupakan malam kedua musim yang ke-12, tahun yang ke-12 Salam Baitullah kita, besaran langsung hari ini daripada RTM. Dan alhamdulillah topik kita pada malam ini topik yang cukup menarik sebenarnya, yang mana topiknya kita nak bicara tentang belum sampai seru. Ramai tanya, Ustaz, belum sampai seru yang macam mana? Dan tetamu kita juga luar biasa hebatnya. Tapi sebelum kita bicara lanjut siapa tetamu kita, kita nak lihat dahulu siapakah pemenang-pemenang kuis harian kita. Sebab saya difahamkan hampir 1000 lebih yang telah menghantar jawapan-jawapan. Kita lihat siapa yang bertuah. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada mereka yang berjaya membawa barangan hadiah bernilai RM200 daripada penaja utama kita, iaitu Olive House. Baiklah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, topik yang saya sebutkan tadi belum sampai seru. Kita akan bersama dengan seorang tokoh. Masya Allah, kalau sebelum ini selalu kita dengar suaranya di Radio IKIM. Topik yang saya tak miss, iaitu berkaitan tentang kematian. Kita tidak tahu bila kita mati, tapi topik hari ini kita bukanlah bincang secara fokusnya bab kematian, tapi kita nak bawa jemaah kita, masyarakat di luar sana untuk mengimbau kembali mengapa dan kenapa hari ini kita masih belum berkesempatan, belum sampai seru untuk menjejakkan kaki ke dua tanah haram Mekah dan Madinah. Saya persilakan tetamu kita Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani, seorang pendakwah dan juga pengasas Mahat Tahfiz An-Nabawi Matan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang Ustaz ke RTM. Ahlan. Alhamdulillah. Kami rasa teruja gembira dapat bersama dengan Ustaz. Saya lagi teruja bila dijemput untuk hadir bersama dengan Ustaz Hafiz dalam membicarakan tajuk yang indah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat lihat bahawa ramai masyarakat di luar sana apabila bicara tentang haji umrah, tak semua orang yang akan rasa teruja. Tidak semua orang Ustaz. Yeah. Ada yang teruja pergi, tetapi kita takut
melanggar perintah Allah Subhanahu taala. Kita jelas dalam ayat Al-Quranul Karim yang mana ketika mana Allah Subhanahu taala menjelaskan dalam suratul Hajj ayat 27 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tuka min kulli fajjin amik. Yang mana serulah kata Allah taala kepada Nabi Ibrahim umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan ceruk rantau yang jauh. Ustaz, kita nak Ustaz kongsikan kepada kita masyarakat di luar, apa hukumnya Ustaz yang di kalangan kita ni ada lagi yang menidakkan tentang Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, lebih-lebih lagi rukun Islam yang kelima. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ustaz Hafiz dan juga para penonton yang bersama dalam rancangan kita ini membicarakan tentang mengenai bagaimana kita disebut dengan wa'azzin ataupun kita diseru. Dalam istilahnya ramai di kalangan kita sebut bahawa saya belum sampai seruan. Disebut demikian. Betul. Kebanyakan kita dia sebut demikian. Boleh jadi betul apa yang disebut di kalangan sebelah di kalangan kita belum sampai seruan di sudut yang dinamakan dengan harta benda. Ya. Tetapi dalam hidup kita apabila kita sebenarnya kita menjadi seorang mukmin ataupun kita sebagai seorang muslim, kita kena tahu bahawa di sana ada seruan agama terhadap melaksanakan ibadah haji dan juga umrah ini dalam hidup kita. Tapi Allah dah bagi syarat man istata'a, bagi orang yang ada kemampuan. Yang hujungnya artinya kalau kita nak bicarakan tentang seruan ini, dia ada dua alim ulama sebut. Yang pertama seruan yang disebut dengan ilmu, satu lagi seruan disebut di sudut harta. Dan ada yang sebut dalam harta ni termasuk tubuh badan dan keupayaan. Macam kita dalam tempoh sekarang ini, tentu kita seruan tu kita kedengaran, tapi kemampuan untuk kita pergi tak boleh pergi. Betul. Disebabkan PKP yang masih lagi dalam seluruh dunia yang kita rasai sekarang ini. Tapi maknanya kita dah sampai seruan, tapi jasad kita tak boleh nak pergi. Betul. Oleh kerana kita dibataskan dengan batasan kesihatan. Betul. Yang mengganggu kepada perjalanan pada diri kita dan juga boleh berjangkit di kalangan masyarakat kita. Kita tahu dengan COVID-19 ini yang menyebabkan seruan tadi hanya terbatas untuk kita buat laksanakan perintah yang lain. Bukan perintah yang disebut dengan kita kena datang menghadirkan diri kita di Baitullahil Haram. Cukuplah dengan kita menambahkan ilmu sebagaimana malam-malam sebegini. Ataupun di saat sebegini. Dengan kita memahami falsafah yang terdapat di sebalik haji. Dan mudah-mudahan walaupun kita terbatas, katakanlah kita ni tak boleh pergi. Ada ramai di kalangan kita ni, dia berniat tahun ni saya nak datanglah Ustaz. Tahun ni saya dah menjadi kerinduan, dah 10 tahun dah dia set. Masa tahun 2020, dia nak dah hadir untuk melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba Allah jadikan satu perkara yang menyebabkan tersekat untuk dapatkan seruan ini. Lalu dalam keadaan demikian, dia dah berniat dapat pahala tak dia? Dapat. Alhamdulillah. Dia dah dapat pahala dah. Jangan kita ni, kalaupun kita tak boleh hadir untuk kita nak melaksanakan ibadah haji ataupun segala amalan-amalan soleh yang lain, maka Islam ajar supaya kamu kena ada niat. Niat itu mendatangkan pahala pada diri kamu. Orang yang katakanlah dia tak ada harta benda, katakanlah dia tak ada di sudut rezeki dia untuk nama dia senarai, tapi dia kena ada niat. Niat saya nak melaksanakan ibadah haji dalam hidup saya. Suatu hari dia meninggal dunia tanpa sempat dia melaksanakan ibadah haji, maka di waktu tersebut dia dah dapat pahala melaksanakan ibadah haji. Sebelum daripada disempat untuk melaksanakan ibadah haji itu, pahala dia dapat. Pahala mana? Pahala niat. Atau Islam diajar supaya dalam hidup kita, jangan kita buat alasan, saya belum sampai seruan. Jangan kita buat alasan demikian. Dalam hidup kita, kita ni sebut, dalam hidup kita ni walaupun kita tak boleh nak pergi, tetapi mulut kita sebut, labbaik Allahumma labbaik. Kita dah mula menyahut, aku sahut seruan kamu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan tujuan nak suruh kita ni di kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita. Kenapa? Sebab kita kena tahu bahawa melaksanakan ibadah haji ini tak semua orang dapat.
Kita kena tahu demikian. Kemudian Allah pilih orang ni untuk dapatkan, untuk hadir. Dan kalaulah Allah pilih orang ni dengan tujuan untuk apa? Kita hadir ke Baitullahil Haram. Kita datang tempat sebut. Selain daripada yang lain itu, kita kena faham. Kehadiran kita di Baitullahil Haram ini dengan tujuan nak suruh Allah pandang kita dengan pandangan sempurna. Allah. Tamatin. Nak sebutnya biar sempurna. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar siapa-siapa yang lepas pada sembahyang subuh, lalu dia sentiasa dia zikir. Dia zikir apa? Dia zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali setiap kali mana lepas pada sembahyang subuh. Pahala dia seumpama dia melaksanakan ibadah umrah dan haji. Allah. Tamatin. Allah. Kita tak pergi tapi kita dapat pahala tu. Allah. Dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita diajar supaya pastikan kita ni nak. Biar jadi tamak. Tamak kita untuk pergi melaksanakan ibadah haji ni bukan nak naik kapal terbang. Bukan kita nak rasa layanan pramugari ke, layanan yang tu tak. Tapi kita nak merasai layanan para malaikat Allah untuk diri kita waktu mana kita di padang mahsyar Allah nanti. Itu utama dalam hidup kita. Lalu dalam keadaan sebegini kita diajar supaya bersungguh-sungguhlah dalam jiwa kita. Dan kita ni dalam keadaan bersungguh-sungguh pada diri kita ni sampai peringkat kita berdoa pada Allah. Sampai peringkat kita ni nampak yang kita ni dapat seruan yang datang daripada Allah. Dan kitalah yang dimaksudkan oleh Allah itu untuk mendatangkan diri kita dekat dengan Baitullahil Haram. Dan kemudian dalam masa yang sama kita boleh melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah melalui Nabi Ibrahim AS, melalui Nabi Ismail AS, dan kita boleh merasai denyut suasana yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim AS sebelum daripada ini. Ustaz, luar biasa Ustaz. Maknanya kita janganlah berani menyebut Ustaz. Ada masa Allah tahan kita dalam masa sekarang, tapi dalam masa sama kita kena niat. Tadi Ustaz menyentuh tentang seruan labbaik Allahumma labbaik. Kita menyahut seruanmu ya Allah. Tapi ada di kalangan kita ni Ustaz, rumah dah, duit dah banyak, kapal terbang private pun ada kan. Semua ada Ustaz. Tapi belum sampai suruh. Umur masih muda lagi katanya. Masih muda. Apa nasihat Ustaz kepada mereka ini Ustaz? Tak sampai seru yang tahap itu. Berhati-hatilah, saya nak nasihat. Dengan umur yang Allah bagi itu, saya bimbang itu adalah istidraj yang datang daripada Allah. Allahu Akbar. Kalian dah dapat rezeki, Allah dah bagi. Rezeki-rezeki yang ada dalam hidup kalian ini, Allah bagi untuk apa? Allah bagi untuk kita jadi lara ke? Jadi leka kah? Ataupun kita Allah bagi rezeki dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni, bila kita Allah bagi nikmat pada kita, ada dua yang Allah bagi. Sama ada nikmat yang Allah bagi itu kerana kita bersyukur di atas nikmat yang sebelum daripada ini. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Tapi ada satu lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rezeki ni. Rezeki ni Allah bagi pada kita untuk diistidrajkan pada kita. Allah. Ada orang yang Allah bagi pada dia, tapi dia boleh pergi merata dunia. Atas dunia ni. Tapi Baitullahil Haram yang disebut dengan berjumpa dengan Rasulullah di Maqam Nabawi, dia tak boleh nak berjumpa dengan Rasulullah. Allah. Sibuk dia dengan hidup atas dunia. Saya bimbang. Orang yang jenis demikian, tiba-tiba Allah tarik dan Allah rentap. Saat mana dia rasa nikmat dengan nikmat itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mana kamu dah mula melupakan segala nikmat-nikmat, segala peringatan Allah pada kamu, Allah bagi pada kamu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Hatta iza farihu bima utu, sehingga dia rasa gembira sungguh dengan nikmat yang Allah bagi pada dia tersebut. Rasulullah nak sebut akhaznahum baghtatan. Allah rentapkan nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, di waktu itu tercengang-cengang dalam diri dia. Saya nak pesan pada orang Allah, yang... Ustaz, pesanan tadi tu. Kita nak hold sekejap Ustaz. Boleh. Sebab memang teruja Ustaz. Sebab ada orang ni Allah bagi rezeki banyak. Kan? Rumah bertingkat-tingkat. Duit berlipat-lipat. Isterinya 4.
Macam-macam rezeki. Tapi apabila direntap tadi, kita nak sambung sekejap lagi Ustaz. Kepada para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bersama dengan Ustaz Hariri sekarang untuk bersama dalam segmen Ibrah Haji. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah. Hari ini saya akan kongsikan beberapa info menarik tentang sejarah pembinaan Kaabah. Kaabah adalah pemusatan ibadah seluruh umat Islam di dunia ini, bermula daripada zaman Nabi Adam AS hingga kini. Walaupun kita berbeza bangsa, keturunan, warna kulit, tetapi lebih 1.6 bilion umat Islam di dunia ini menghadap satu arah yang sama, iaitu Kaabah. Pembinaan Kaabah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas beberapa kali Nabi Ibrahim datang menziarahi isteri dan anaknya di Mekah. Pada kedatangan kali ketiga, baginda telah diperintahkan untuk membina Kaabah. Sewaktu Nabi Ibrahim tiba, anaknya Ismail sedang duduk di bawah pokok berdekatan dengan telaga Zamzam. Baginda berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku supaya membina Kaabah." Nabi Ismail menjawab, "Taatlah perintah Allah itu." Lalu bapanya berkata lagi, "Allah juga memerintahkan agar engkau membantuku dalam pembinaan ini." Nabi Ismail menjawab, "Di manakah tempatnya?" Nabi Ibrahim pun menunjukkan arah di mana ditunjukkan oleh malaikat yang mengiringinya. Ukuran asal binaan Kaabah adalah setinggi 9 hasta. Di bahagian hadapannya, iaitu pintu, adalah sepanjang 32 hasta. Bahagian belakangnya pula adalah sepanjang 30 hasta. Di antara rukun Hajarul Aswad dan rukun Yamani adalah sepanjang 22 hasta. Kaabah yang dibina ketika itu mempunyai pintu serta 2 penjuru, iaitu Hajarul Aswad dan juga rukun Yamani. Dan manakala bertentangan di bahagian belakangnya dibuat dalam bentuk separa bulatan. Kaabah telah diperbaiki dan dibina beberapa kali. Antara yang masyhur adalah pembinaannya oleh bangsa Quraisy setelah berlaku banjir besar di Makkah. Oleh kerana kaum Quraisy ketika itu mengalami masalah sumber keuangan yang halal, mereka terpaksa mengecilkan binaan Kaabah daripada sebesar yang saya sebutkan tadi menjadi 6 hasta 1 jengkal, dikecilkan di bahagian Hijr Ismail. Sebagai ganti, mereka membuat bentuk separa bulatan bagi menggantikan tembok yang dikecilkan tadi, agar orang ramai melakukan tawaf di luar kawasan Hijr Ismail tersebut. Selain itu, mereka menambah ketinggian Kaabah daripada 9 hasta menjadi 18 hasta ketinggian Kaabah. Dan mereka tinggikan juga pintu Kaabah supaya mengelakkan daripada banjir besar air masuk ke dalam kawasan Kaabah. Adalah diriwayatkan bahawa jarak masa di antara binaan Nabi Ibrahim hingga binaan Quraisy adalah selama 2,645 tahun. Sehingga kini, proses pembaharuan dan pemuliharaan yang dibuat pada tahun 1417 Hijri bersamaan 1996 Masihi, arahan daripada Khatimul Haramain, iaitu Raja Fahad Ibnu Abdul Aziz. Sehingga kini, struktur bangunannya yang telah diubah suai sejak tahun 1996 hingga kini adalah kekal. Nak tahu apakah anatomi Kaabah yang kekal sehingga hari ini? Kita akan sambung pada episod akan datang. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah.
sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Sertai kuis Salam Baitullah 2020 setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas beserta 5 kata kunci program terkumpul akan menerima barangan tajaan penaja Olive House bernilai RM200. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan dalam siaran langsung dan Facebook Salam Baitullah sebaik soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Jika tuan-tuan banyak mengamalkan amalan berpuasa ataupun diet fasting, pengamalan minyak zaitun ini sebenarnya memberikan tenaga untuk tuan-tuan melakukan pekerjaan. Apa yang paling penting ialah bukan pengambilan minyak zaitun ini, tetapi ialah apa yang tuan-tuan buat setelah mengambil minyak zaitun ini. Jika tuan-tuan mengambil minyak zaitun dan kemudian tuan-tuan tidur, maka berkumpullah kalori dalam tubuh tuan-tuan. Tetapi jika tuan-tuan mengambil minyak zaitun ini dan meneruskan pekerjaan seperti biasa, insya-Allah minyak zaitun ini akan memberikan tenaga yang sustainable, yang berpanjangan untuk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan janganlah risau terhadap pengambilan minyak zaitun ini, kerana minyak zaitun ini bukanlah ubat-ubatan atau supplement, tetapi merupakan makanan yang sangat rendah. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah, kepada mereka yang baru bersama dengan kita pada malam ini, topik kita adalah belum sampai seru dengan tetamu kita Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz, tadi Ustaz menyentuh tentang nikmat yang banyak, tapi kita tak bersyukur, tak bersedia untuk ke Mekah. Kita takut Ustaz. Ada orang kata takut Ustaz dulu banyak buat dosa. Takut-takut dengar cerita Kaabah tak nampak. Ada orang yang takut begitu Ustaz. Lepas tu Ustaz sebut tadi wa'aradnahum baghtah. Kita nak minta Ustaz sambung Ustaz. Silakan. Saya bimbang kalau kita banyak beralasan. Ya. Yang menyebabkan akhirnya alasan kita itu menjadikan satu tipu daya syaitan. Allah. Agar kita tidak mentaati perintah Allah. Dalam hidup kita tak payah beralasan dah. Kerana kita ni sebagai seorang hamba Allah. Bila kita jadi seorang hamba Allah, maka kita kena dengar sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada perkara tersebut perkara yang kita suka ataupun perkara yang kita tidak suka dalam mentaati perintah Allah. Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, dia hanya melibatkan yang namakan dengan yang disebut dengan tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara. Ya. Harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Bila kita dah ada kemampuan. Seruan negara-negara lain kita dah boleh pergi. Misal contoh London dah pergi, kita boleh pergi. Tiba-tiba kenapa seruan Allah ni kita bertangguh-tangguh. Sehingga kan tangguh-tangguhnya kita ini tahu-tahu kita mati. Macam mana keadaan demikian? Allahu Akbar. Yang tu saya bimbang. Saya dah sebut awal-awal tadi, bimbang kena bagtatan. Kena dalam keadaan mengejut. Bila dah mengejut, faizahum mublisun. Barulah kamu tercengang-cengang. Masuk dalam kubur tu, Allah, aku tempat lain semua boleh pergi. Tapi Baitullah aku tak boleh pergi. Macam mana nak jawab? Mulalah dalam kubur tersebut, ya Allah, tolonglah bagi peluang untuk aku nak hidup kembali. Nak qala rabbirji'un, dia sebut, Tuhanku bagilah peluang untuk aku hidup kembali. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh diberi peluang balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Amalan soleh apa yang tertinggal? Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram ni, kamu ni niat pun tak ada. Niat pun tak ada. Buat malu company je dia panggil demikian. Dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Ni orang yang hati dia kuat dengan Baitullah Al-Haram. Mesti dia menangis teresak-esak. Mesti dia rasa sedih sayunya tahun ni. Tak sama dengan tahun-tahun sebelum daripada ni. Tahun sebelum daripada ni, kedengaran labbaik Allahumma labbaik itu, dia salah seorang di antara orang yang menyahut seruan Allah. Allahu Akbar. Tiba-tiba, tahun ni kenapa aku tak boleh jadi begitu? Dia pun menangis teresak-esak. Kenapa? Kuatnya tekad dia. Kuatnya untuk merapatkan diri kepada Allah. Sebab tu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam. Kenapa? Kerana dalam kita buat-buat amal ibadah yang lain tu, kemuncak dia kita dekat dengan Allah. Kemuncak dia mesti kita dekat dengan Allah. Jadi betul lah dalam hidup seorang mukmin, bila dia tunjukkan pada diri dia kesungguhan, kekuatan pada diri dia, yang menyebabkan dia ni betul-betul nak mendekatkan diri kepada Allah. Banggakan kalau sekiranya kita boleh dekat dengan agung. Banggakan kalau kita boleh dekat dengan mana-mana pemimpin. Tapi ada yang perlu kita bangga bila kita boleh dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Kemuncak dalam kedekatan diri kita pada Allah ialah kita melaksanakan ibadah haji. Kemuncak dipanggil dalam hidup kita. Jadi kalau kita ni tak boleh melaksanakan yang tu, bagi yang dekat-dekat je lah. Yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Apa dia? Korban. Apa dia lagi yang disebut pada diri kita? Ibadah-ibadah waktu mana hari nahar yang disuruh oleh Allah, yang menyebabkan bila kita sebut haji ni, Allah buka luas je pada diri kita. Nak suruh kita, macam mana nak suruh dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Ustaz. Rasanya saya nak ke Mekah dah ni, Ustaz. Tak sabar nak pergi ni. Allahu Akbar. Baiklah, kepada para penonton yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Jadi salah satunya dengar salam Baitullah, Ustaz kan? Ya, menonton majlis ilmu kita setiap hari, akak-akak kat luar, makcik-makcik beda kat luar sana, sambil-sambil bancuh teh kopi tu. Jangan ke mana-mana. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton. Ya. Boleh Ustaz, kita ambil. Boleh. Ya? Baik, soalan daripada Fazli Taib. Daripada Facebook, Ustaz ya. Yeah. Salam Ustaz, saya ada soalan, bagaimana dengan orang yang menunaikan umrah, saya percaya haji jugalah, walaupun masih ada hutang seperti kereta, rumah atau lain, tapi ada kemampuan menunaikan umrah. Patutkah dia pergi atau selesaikan semua hutang itu? Sebelum Ustaz jawab, kita berhenti sebentar, Ustaz. Kita akan berehat sebentar. Kepada para penonton, jangan ke mana-mana, sediakan minuman, ajak seluruh ahli keluarga. Kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam.
Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Kuis soalan terkumpul. Anda perlu mengumpul semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2020 serta lengkapkan slogan Salam Baitullah, suatu kerinduan menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda melalui pautan yang disediakan dalam Facebook Salam Baitullah. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dianggap sah. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. Dua pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah daripada pihak penaja berupa hadiah utama RM10,000 dan hadiah kedua RM5,000 yang akan dimasukkan ke dalam akaun tabung haji pemenang. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di TV1 juga di My Preview saluran 123. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah, tuan-tuan puan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara lanjut dengan tetamu kita ada segmen yang cukup penting yang mana kita difahamkan hari ini kita ada seorang tetamu daripada bumi Madinah Al-Munawwarah yang telah diterima sebagai tetamu Allah Duyufur Rahman. Untuk lanjut kita akan bersama dengan Haji Fatil Hidayah Ghazali yang merupakan alumni ataupun wartawan Salam Baitullah pada tahun 2017. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Ustaz Hafiz. Sebenarnya berbicara tentang ibadah haji tahun 2017, ia adalah jawapan kepada doa dan penantian saya dan isteri hampir 10 tahun. Allah. Kerana ketika itu saya bersama pasukan saya, juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud, pembantu jurutera dan juruteknik Muhammad Ashraf Zakaria dan Muhammad Jeffrey Baharum serta seorang lagi wartawan iaitu Ahmad Muzaffaruddin Iskandar. Inilah harinya 19 hari bulan Julai tahun 2017, hari Rabu waktu itu, kami hari kedua berada di kota Madinah. Dan apa yang ingin saya kongsikan sedikit di sini, apa yang saya katakan penantian 10 tahun itu, itulah sebenarnya jawapan kepada doa saya. Ketika saya berada di Raudah di Masjid Nabawi dan kemudiannya mengerjakan umrah, yang pertama, Kaabah menjadi saksi. Air mata saya bergenang ketika tengah malam, waktu mula-mula menjejakkan kaki di kota Makkah Al-Mukarramah. Setiap kali anak-anak kecil melimpasi saya ketika saya mengerjakan tawaf, saya tak mahu mengenang kekurangan diri saya tanpa zuriat. Tetapi setiap kali anak-anak itu melambai, air mata saya bergenang. Ketika itu, setiap doa yang saya hafal, semuanya saya tak dapat ingati baik-baiknya, hanya air mata. Dan ketika itulah saya merasa kurang, kecil, hina. Ya Allah, aku sangat kurang. Inilah rezeki yang belum Engkau kurniakan kepadaku. Walaupun sudah hampir 10 tahun aku mendirikan rumah tangga. Dan hanya kira-kira 4 hari selepas itu ketika saya membuat liputan di Hospital Tabung Haji di Tanaf berhampiran dengan sempadan Mina.
isteri saya membuat satu panggilan video call dengan air matanya yang ketika itu berlinangan. Saya bimbang kalau ada perkara-perkara yang mungkin akan menyedihkan saya untuk meneruskan liputan, tetapi rupanya Allah menjawab doa saya. Saya dan isteri rupanya akan bergelar abah dan ibu. Ketika itu isteri saya baru 3 minggu berbadan 2. Dan ketika itulah ketika saya kembali semula untuk mengerjakan umrah kedua. Ketika pertama kali melihat Kaabah di depan mata, saya seolah-olah dapat merasakannya. Ketika itu saya dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala secara live di depan mata saya. Inilah ya Allah, Engkau berikan rezeki ini kerana Engkau ingin aku minta sendiri di dalam rumahmu, barulah Engkau kurniakan, dan itulah jawapan kepada segala penantian saya. Sebab musabab kenapa saya dijemput Allah pada tahun 2017. Baik. Baik Haji, kita teruskan dengan pemanggil kita daripada Bumi Madinah Munawarah. Silakan Haji. Baik, terima kasih. Kabarnya tahun ini seperti yang semua sedia maklum, ibadah haji di Makkah dan Madinah tinggal suatu kerinduan kepada jemaah haji di Malaysia kerana kita tidak menghantar jemaah dari tanah air, tetapi yang berada di talian Skype ketika ini ialah salah seorang daripada 3 jemaah yang cukup bertuah di Kota Madinah Al-Munawarah, iaitu saudara Mustafa Muaz Muhammad Masruh. Assalamualaikum, saudara Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harga ajwa sekarang di Bumi Madinah, berapa harga ajwa sekarang, kurma Nabi? Biasa 1 kilo RM50 dah dapat. Cumanya sekarang ni dah ada ajwa rutab yang mana dia tak setiap bulan ada. Jadi harganya agak RM60-70 lah untuk 1 kilo tu. RM50 harga yang baik itu sebenarnya. Saya pernah mendapat RM30 sebenarnya ketika jemaah belum tiba di Kota Madinah. Baik, saudara bermastautin di sana. Jadi boleh saudara sebutkan bagaimana ataupun berikan gambaran suasana semasa di Masjid Nabawi, khususnya di Masjid Quba, Qiblatain. Bagaimana suasana ketika ini? Okay, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya merupakan pelajar Universiti Islam Madinah Munawarah di tahun akhir. Dan Alhamdulillah selepas PKP berlaku di Madinah Munawarah ni, semuanya kembali seperti biasa. Hanya saja penjarakan sosial diwajibkan bagi semua pihak lah. Bahkan mereka yang tidak memakai mask terutamanya akan didendakan RM1,000. Dan sekiranya berlaku pelanggaran kali kedua dan seterusnya akan dihantar balik dan dilarang untuk masuk ke Saudi selama-lamanya. Begitu juga solat. Cukup dengan 1 saf, ada selang 1 saf untuk setiap penjarakan, begitu. Ya, terpilih menunaikan ibadah haji tahun ini, adakah melalui proses temuduga oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi seperti proses temuduga yang terpaksa ataupun yang perlu dilalui oleh calon-calon yang ingin melaksanakan ibadah ataupun badal haji setiap tahun? Adakah melalui proses temuduga? Untuk pendaftaran haji tahun ni kita menggunakan sistem online. Jadi pihak Kementerian Haji Arab Saudi memberikan link dan kami masukkan kami punya nombor iqamah kami. Dan saya alhamdulillah terpilih kerana juga menjadi mahram bagi adik perempuan saya yang kini belajar di sini juga di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Jadi alhamdulillah setakat ni kami hanya dapat maklumat daripada kawan-kawan, baru 3 orang sahaja daripada rakyat Malaysia yang diterima, dan kami masih menunggu lagi kalau seandainya ada daripada rakyat Malaysia yang lain di bumi Arab Saudi ini. Ya, dari aspek saringan, adakah proses saringan yang dilalui oleh saudara dan juga bakal-bakal jemaah haji yang lain seperti saringan ataupun proses kuarantin dan sebagainya? Boleh ceritakan dengan lebih lanjut? Setelah kita diterima sebagai jemaah haji pada tahun ini, jumlah total jemaah adalah 10,000 orang, 3,000 orang daripada rakyat Arab Saudi yang mana mereka terdiri daripada polis dan frontliner seperti NAS dan sebagainya, yang 7,000 orang pula dibahagi kepada 160 negara. Ya, dan setelah kami diterima, maka kami diwajibkan untuk kuarantin di rumah selama 1 minggu sebelum pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Dan ketika itu nanti akan ada proses cek berkala seperti swab test untuk pastikan adakah kami ada corona atau tak. Sekiranya kami ada corona waliyazubillah, jadi kemungkinan visa haji akan dibatalkan. Begitu juga dia ada bagi vaksin meningitis juga. Dan setelah 7 hari, insya-Allah pada 4 Zulhijjah
kami semua akan bergerak ke Mekah Al-Mukarramah untuk berada di hotel 4 Point di sana. Hanya saja kami tidak memakai pakaian ihram lagi dan tidak berniat ihram lagi. Daripada 4 Zulhijjah sampai ke 8 Zulhijjah masih ada lagi serangkaian tes kesihatan yang perlu kami lalui. Sampailah 8 Zulhijjah nanti kami akan dibawa ke miqat yang terdekat iaitu Qarul Manazil di Taif. Daripada 8 Zulhijjah Qarul Manazil di Taif itulah baru kami jatuh niat untuk haji, dan haji yang diizinkan tahun ini adalah haji ifrad sahaja. Haji ifrad sahaja. Begitu. Jadi dalam suasana COVID-19 ini, ada tak mutawif seperti dalam keadaan biasa yang membawa, yang membimbing para jemaah haji di sana, saudara? Ini salah satu cabaran yang agak besar bagi kami, terutama rakyat Malaysia dan rakyat Asia Tenggara umumnya, kerana satu bas hanya diizinkan 20 orang sahaja. Satu bas 20 orang sahaja yang dipimpin oleh orang mandub atau orang kata pengurus Arab Saudi lah. Jadi bergantung kemampuan mereka dalam berbahasa Inggeris. Sehingga alhamdulillah kami bentuk satu komuniti haji kita ni, haji yang pada tahun ini, dan setiap hari kami adakan kelas pada waktu malam untuk bersama berkongsi bagaimana perjalanan haji, sehingga mudah-mudahan haji kami pada tahun ini sesuai dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Doa saya. Dan tahun ini insya-Allah sampai 12 Zulhijjah sahaja. Jadi semuanya diwajibkan 12 Zulhijjah, nafar awal lah kalau kita sebutkan, proses haji semuanya selesai dilaksanakan. Dan di Mina juga kami akan ditempatkan di apartmen yang mana bersampingan sebelah tempat lontar jamarat Sughra, Wusta dan Kubra tersebut. Baik. Doa 10 tahun saya termakbul, akhirnya mendapat zuriat. Apa agaknya yang ingin harapan daripada saudara? Doa untuk ibadah haji dalam suasana yang sangat mencabar untuk musim kali ini. Bila berkata tentang doa, semestinya sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama salaf, Fudail bin Ibn Iyad rahimahullah, kalau seandainya aku ada doa yang mustajab, yang paling pertama adalah aku akan doa bagi pemimpin kita. Semoga Allah SWT berikan hidayah, petunjuk dan rahmat sehingga negara kita, negara Malaysia menjadi negara yang baik, aman dan sejahtera. Seterusnya insya-Allah untuk yang pribadi itu rahsialah. Gitulah insya-Allah. Baik, saudara Mustafa Muaz, yang paling mustahak sekali jangan lupa makan suplemen. Kalau boleh kapsul minyak ikan tu hari-hari makan. Sebab itu dapat memelihara paru-paru kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, saudara Mustafa Muaz di Kota Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih, kita doakan beliau mendapat haji yang mabrur, dan kita harapkan semoga ibadah haji tahun ini dapat memberikan suatu penanda aras kepada, walaupun tak ramai jemaah haji Malaysia, tetapi Malaysia sangat terkenal dengan jemaah yang sangat berdisiplin. Jadi saya kembalikan kepada Ustaz Hafiz untuk meneruskan paparan Salam Baitullah. Tetapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat.
Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas oleh anda kepada anda semua oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah, tuan-tuan pemain dirahmati Allah Ta'ala, Ustaz, sungguh luar biasa kita dengar berita dari Madinah daripada pelajar kita tahun akhir, Ustaz Mustafa. Subhanallah Ustaz, begitulah betapa hebatnya apabila dipanggil menjadi tetamu Allah, Ustaz. Sungguh luar biasa, kita begitu teruja walaupun kita berjauhan, kita dapat rasa bahawa mereka mengharungi cabaran yang cukup hebat. Baik Ustaz, kita nak berbalik pada soalan tadi. Kita dah berehat lama Ustaz, yang berkaitan tentang hutang tadi Ustaz. Silakan Ustaz. Sebenarnya hutang ni ada dua. Satu hutang yang kita sempat bayar, dan satu lagi hutang yang kita tak tahu kita ni boleh bayar ke tak boleh bayar. Yang jenis demikian. Hutang yang kita jadualkan boleh bayar. Kemudian macam pinjam bank tu lah. Pinjaman bank yang kita dah tahu dah jadual dan kita akan bayar mengikut bulan-bulan dan sebagainya. Yang ni dibenarkan dalam syarak. Untuk kita melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah yang disebut dengan haji. Demikian juga kalau sekiranya hutang yang kita tak tahu bila kita boleh bayar. Yang jadi macam ni, keutamaan ialah bayar hutang. Daripada kita pergi melaksanakan ibadah yang disebut dengan haji dan umrah. Sebab keutamaan pada dia ni berdasar pada banyak sebab. Kerana ada di kalangan sahabat-sahabat dahulu, mereka nak pergi berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah tanya pada mereka, ada hutang tak? Kalau ada hutang, Rasulullah kata pergi bayar hutang terlebih dahulu sebelum berjihad di jalan Allah. Bayangkan yang disebut dengan berjihad, satu kefarduan dalam hidup, nak pergi perang. Tapi yang ni dalam keadaan yang nak pergi melaksanakan ibadah haji. Maka ulama-ulama kata, kalau kita nak pergi juga melaksanakan ibadah haji dan umrah, minta kebenaran dengan orang yang kita berhutang ni. Dia benarkan pada kita untuk kita pergi dan dia boleh halalkan, maka kita pergilah. Kenapa Ustaz dia jadi berat sangat bab hutang ni? Terlalu complicated. Dia apa sebab Ustaz? Rasulullah diajar pada kita supaya kita ingat bahawa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang berada di bawah. Betul. Al-yadu uliya khairun min yadi sufla wabda biman ta'un. Bila kita berhutang, maksudnya kita memberi beban pada diri kita sendiri. Islam dia nak ajar dalam hidup ni, jangan kita biarkan diri kita terbeban. Jangan biarkan demikian. Lepaskan diri kita daripada bebanan. Salah satu daripada bebanan dalam hidup ini ialah berhutang. Bila seorang tu berhutang, dia telah menjatuhkan air muka dia sendiri. Dan dia telah menjadikan diri dia bebanan dalam hidup dia. Di dunia, dia beban. Bila dia masuk dalam kubur, lagi terbeban. Lagi terbeban. Kerana roh dia tergantung-gantung. Dalam keadaan yang dia tak dapat selamat pada diri dia kerana dia terlekat dengan orang yang hidup di atas dunia. Jadi oleh yang demikian, maka kita kena selesaikan terlebih dahulu. Segala sebelum daripada kita nak buat apa tanggungjawab kita, hutang ini selesaikan dahulu bebanan ini. Apatah lagi di akhirat nanti. Di akhirat nanti sampai peringkat Rasulullah sebut, atadruna manil muflis? Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat, kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat-sahabat pun jawab, orang yang muflis ni mala dinaran wala dirhaman. Orang yang tak ada duit, tak ada ringgit dan sebagainya. Lalu Rasulullah kata, itu betul juga kata Rasulullah. Tapi orang yang muflis, orang yang di akhirat nanti, Rasulullah gambarkan. Orang yang dia ada pahala-pahala dia terpaksa bagi pada orang. Dan bila habis pahala dia ambil segala dosa-dosa orang, dia pikul pada tubuh badan dia. Maknanya apa dia? Bebanan hutang. Bebanan hutang ni kita jangan terlekat dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi dalam Islam diajar pada diri kita, pastikan diri kita terlepas daripada bebanan hutang, sehingga Rasulullah ajar supaya kita baca doa. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada disaluti dengan bebanan hutang dan juga tekanan penguasa-penguasa yang keras ke atas diri aku. Allahu Akbar. Jadi cukup jelas kepada para penonton tentang bab hutang tadi. Jadi ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Baiklah, kepada para penonton semua, kita akan sama-sama lihat promo untuk esok, topik dan juga tetamu kita. Silakan.
Yalah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin ada kata-kata akhir ataupun nasihat kepada masyarakat kita tentang topik kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Saya nak sebut bahawa biarlah kita mula menancapkan rasa kerinduan kita yang besar dalam jiwa kita terhadap yang disebut dengan perintah Allah ini di Baitullahil Haram. Kalaupun kita tak boleh sampai peringkat ke Baitullahil Haram, jangan tinggal ibadah korban yang patutnya kita laksanakan waktu mana kita yang dinamakan dengan haji di Baitullahil Haram ini. Ibadah korban ni pun pahala-pahala yang banyak. Jadi janganlah kita nampak bila kita tak dapat pergi ke Baitullah, maka terlepaslah peluang kita untuk kita nak dapatkan pahala yang banyak. Jadikanlah kesempatan kita ini, masa ini kita berniat, ya Allah, aku nak kepada ambil pahala yang dapat, yang masih lagi ada berbaki. Ialah 4 hari itu hari nahar untuk kita melaksanakan ibadah korban. Supaya kita dapat yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sampai di akhirat nanti, Rasulullah kenal orang ni sanggup berkorban dalam hidup dia, dengan harta benda dia, tenaga dia, masa dia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang keduanya saya nak pesan ialah jauhkan kita daripada maksiat pada Allah. Saat-saat sebegini senang sangat nak buat maksiat. Orang kita dia tak rasa mulianya pada 10 awal dalam bulan Zulhijjah ini. Betul. Kadang-kadang dia tak rasa kebesaran daripada 4 hari dalam masa-masa yang disebut dengan hari nahar. Kerana apa dia? Dia berterusan dalam melaksanakan maksiat pada Allah. Bila Allah nak suruh kita beraya Aidil Fitri, Allah jadikan Ramadan. Allah, bila dia nak suruh kita beraya Aidil Adha, Allah jadikan yang namakan dengan yang 10 awal dalam bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan kita ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar Ustaz. Rasa teruja Ustaz kalau boleh nak duduk lagi dengar banyak mutiara-mutiara ilmu Ustaz. Ustaz, akhir Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan doa supaya masyarakat kita terus istiqamah Ustaz. Hatinya terpaut dan mempunyai kecintaan yang mendalam ke bumi Mekah Mukarramah. Ringkas Ustaz. Baca doa. Ya muqallibal qulub. Amin. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Amin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Amin. Tolong tetapkanlah hati aku ni dalam keadaan wa ala ta'atika, dalam sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku ni sentiasa melakukan kezaliman pada diri aku sendiri ya Allah. Baik, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Dusuki di atas perkongsian tadi. Kepada para penonton, kita ucap terima kasih kerana bersama dengan kita sepanjang 1 jam ini, dan ucapan terima kasih juga diucapkan kepada kita punya penaja utama kita, Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jangan lupa esok hari dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan bersama dengan Ustaz Azman Shah. Terima kasih banyak Ustaz.